Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Ta'ala yang mana tanpa disangka-sangka cempedak menjadi nangka. Tanpa disangka-sangka kita meneruskan pengajian yang berlangsung di Masjid Pelindung Utama Mesrah, Kuantan. Yang mana pengajian kita kat sana kitab Muniatul Musalli, agak banyak dah, setengah ke suku setengah lah kita kata, dah setengah dah. Ya, setengah. Ingatkan sambung nanti lepas PKP 4.0 4, 5, 6, 7, tak tahulah berapa punya PKP. Tapi itulah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah juga rancang. Perancangan Allah terlebih sempurna. Ditakdirkan kita untuk sambung pengajian tu pada malam ni, atas permintaan JK lah di sana. Jadi kita sambung kitab Muniatul Musalli Zainur Rafa, last 10 hari bulan 4. Itu last 10 hari bulan 4. Maknanya sebelum beberapa hari sebelum puasa. Itu yang terakhir kita membincangkan karamah bagi orang sembahyang. Cerita pasal keramat. Cerita aja sejam waktu tu. Lepas pada tu, esok tu berangkatlah saya ke Kedah waktu tu kan. Kemudian tak sambung-sambung sampai sekarang. Jadi kalau kita kata bulan 4 sehingga bulan 5 sampai 6. Maknanya 2 bulan dah tertangguh. Masuk kita yang yang muka surat 16 kalau Jawi, Rumi 47. Yang ni Rumi Jau 47, muka surat 47, jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang tu. Dan kalau yang Jawi ni muka surat 16, dia dekat tengah-tengah tu. 14, 15, 16 daripada atas. Tengah-tengah tu lah. Ujung kali belaki sekali. Muka surat 16. Kat situ kita berhenti. Jawi muka surat 16 daripada atas. Senang. Yang Rumi muka surat 47, jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Itu kita akan masuk. Alhamdulillah, sebelum kita mula ni, kita ucapkan terima kasih kepada AJ yang berusaha untuk menjayakan program kita, kuliah kita malam ni. Tak tahulah kita habis pukul apa, sebab kita bukan di masjid. Kita tidak tertakluk dengan waktu-waktu yang tertentu untuk kita rehat, untuk kita berhenti. Jemaah dah lengah. Ini tak ada. Lengah, tutup, tidur. Boring, tutup, pasang TV, tengok TV. buka TV. Jadi kita
tertakluk kepada waktu yang tertentu. Nah, berapa jam, berapa minit, tak ada. Tak payah nak sibuk nak perhatikan Ajiwan. Biasa duk perhati kat Ajiwan. Perhati je. Ajiwan kata cukup. Kena berhenti. Sekarang ni tak perhati. Tak peduli dah. Tak peduli siapa-siapa. Siapa Ajiwan ni? Ajiwan ni AJK di masjid ni lah. Masjid Pelindung ni. Yang berusaha untuk menjayakan program ni. Dan AJK lain. Jadi insyaAllah kita akan masuk jenis amalan sunat dan kepentingannya. Kalau saya tengok ramai dah ada, boleh kita mula teruslah. Gelap, memang gelap. Saya punya telefon yang digunakan untuk buat live, ada dua. Satu tu dia ada masalah sikit, rosak sikit. Tapi satu lagi tu okey. Yang Samsung tu okey. Yang Huawei tu kurang okey sikit. Jadi saya ambil keputusan buat pakai handphone yang saya duk pakai ni lah. Handphone yang duk pakai ni dia memang gelap sikit. Dia memang gelap sikit. Dah adjust macam-macam. Dia memang jenis gelap. Style gelap. Jadi gelap sikit je. Sikit je gelap. Nak banding dengan telefon lain. Tapi sementara tunggu PKP habis ni lah. Habis PKP ni pergi repair. Bukan rosak banyak pun, rosak sikit skrin je. Ramai dah ada. Alhamdulillah. Siapa yang ada soal nanti boleh soal. Kalau tak jawab hari ni, saya jawab esok malam. Sebab esok malam pun kita ada. Kuantan hadir. Tu. Tu dah hadir dah. Sudah masuk dah. Jadi kalau ada soal aja banyak-banyak mana pun. Saya akan perhatikan. Kalau tak sempat hari ni, saya akan jawab esok. Sebab esok pun kita ada juga. Esok. Tapi bukan sambung kitab, jawab soalan. Kurang cahaya je lah, mungkin juga. Tapi lampu Kalimantan saya dah letak kat atas betul-betul tu, dekat je situ. Angkat tangan pun dah kena lampu Kalimantan tu. Tapi telefon dia jenis gitu. Buku warna biru tu sama ke? Hijau dia rasanya lain sikit kot. Satu dua lay dia beza. Boleh tanya tapi belum tentu boleh jawab. Belum tentu akan jawab hari ni. Kalau tak jawab hari ni, jawab esok. Baik, kita dah cukup quorum, dah 100 orang dah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang pada kitab Munatul Musalli, maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang dan adalah adab dan dituntut memeliharakan dia supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Kita tengok cerita apa, kita undur sikit. Karamah bagi orang sembahyang. Ini kita bincang kali terakhir 10/4 hari itu. Riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda bagi orang yang sembahyang itu tiga karamah. Nabi bersabda, Nabi bagi tahu orang sembahyang tu dapat 3 karamah. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga sampai kepalanya, dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya. Kakinya ni orang sembahyang ni. Kebaikan bertaburan hingga kepada langit. Malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, niscaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya. Orang sembahyang tu kata, kalau aku tahulah macam ni, kalau aku nampaklah macam ni, memang lepas sembahyang. Maka inilah karamah yang dimulia Allah akan orang yang sembahyang. Ini kita bahas panjang sejam hari tu kan. Okey, masuk kita, maka inilah segala sunat yang tersebut itu. Sebab dia ada sunat-sunat. Yang ketika solat. Kalau kita tengok, kalau yang Rumi muka surat 42 tu kan, berkaitan dengan sunat-sunat ketika sembahyang. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang. Dengan maksud, inilah sunat, sekejap lagi nak bagi tahu ni, sunat untuk menyempurnakan sembahyang. Dan adalah adab yang dituntut dan ada adabnya. Yang ini kita tak bincang dah berkaitan dengan sah batal, tak bincang dah. Kita bincang berkaitan dengan adab dan kesempurnaan. Nak bagi sembahyang tu mantap,
Apa perlu buat? Iaitu memeliharakan dia orang semayang tu lah, dia tu memeliharakan orang yang semayang tu, bukan semayang je, memelihara, supaya dinamakan dia orang yang memelihara sembahyang, orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Bukan semata-mata buat sembahyang, melakukan sembahyang, bukan semata-mata melakukan sembahyang. Kita hendaklah memelihara dan mendirikan hak sembahyang dari segi kesempurnaan, bukan dari segi rukun. Kalau rukun tu memang dah tak buat tu batal. Ini maksud kita tengah cerita berkaitan dengan sunat. Ada 15, dia akan listkan 15 sunat. Buat sunat ni, maka kita dinamakan memelihara sembahyang, dan kita mendirikan hak-hak sembahyang, dan kita buat adab-adab sembahyang. Jadi sunatlah yang akan mengindahkan, walaupun dia tidak mencacatkan. Dengan tak buat yang sunat-sunat, tidak mencacatkan sembahyang, tetap sembahyang tu sah. Sebab kita tak buat yang sunat-sunat. Kalau kita buat yang sunat-sunat, dia akan mengindahkan. Dan jika tak buat yang sunat-sunat, tidak dituntut untuk buat apa-apa. Tak dituntut untuk buat apa-apa. Maksudnya untuk sujud sahwi ke apa, tak dituntut. Tinggal habis-habis gitu. Habis lah. Jadi tapi sunat-sunat ialah value added. Sunat-sunat ialah nilai tambah. Adab-adab tu yang perlu kita buat, supaya kita bukan termasuk orang yang melakukan solat, tapi kita mendirikan solat. Beza tu. Kita bukan orang yang melakukan solat, bukan semata-mata kita melakukan solat, tapi kita juga mendirikan solat dan memelihara solat. Tu. Jadi maknanya betul lah, wa aqimus salah. Aqim tu berdiri, mendirikan sembahyang, tak disuruh untuk kita buat sembahyang, lakukan sembahyang, tidak. Kita disuruh untuk mendirikan. Nak mendirikan tu dengan maksud apa? Memelihara dengan adab-adab dia. Maksudnya apa? Buat yang sunat-sunat. Itu yang kita dituntut, tuntutan sunat lah. Itulah nilai tambah. Sunat-sunat. Rukun tu modal, sunat tu untung. Rukun tu modal, sunat tu untung. Kalau kita hanya buat yang wajib-wajib, kita balik modal. Balik modal lah tu. Balik modal tu penting balik modal. Tapi apa guna balik modal kalau tak ada untung? Betul, rukun tu untung. Buat yang rukun dah sah dah. Itulah untung dia. Rukun tu modal. Buat yang rukun dah balik modal dah. Tapi orang yang meniaga, apa guna setiap kali meniaga dapat modal yang tujuannya nak dapat untung? Maknanya untung tu pentinglah juga sepenting modal. Sebab jika tak balik modal rugi, betul. Tapi jika tak sampai maksud pun rugi juga. Dia panggil rugi untung. Apa tu? Rugi untung. Dia sepatutnya meniaga dapat untung, tapi dia rugi untung. Dia sepatutnya modal RM100, dia untung dia RM30 sebab dia jual 130, dapat 130. Tiba-tiba dia jual RM100, dapat RM100 juga. Namanya balik modal. Apa guna meniaga gitu? Okay. Kemudian dia modal 100, dia dapat 110. Sedangkan dia boleh dapat 130. Tapi dia cuma dapat 110. Namanya rugi untung. Untung tapi rugi. Ataupun RM105 ataupun RM103. Untung tak? Untung. Asal tak untung? Untung RM3. Tapi apa? Sekadar macam balik modal je. Macam tu juga sembahyang. Kenapa saya sebut pasal untung ni? Pasal macam berniaga ni. Dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, baca Quran, dan wa aqamus salah, dan mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan bila dia mendirikan solat, membaca kitab Allah dan mendirikan solat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sorok-sorok ataupun terang-terang.
cara dia sebarkan rezeki yang Allah bagi kat dia bagi kat orang balik sorok-sorok atau terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tu dia. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Sebab saya sebut perniagaan dia tu. Sebab kita ni, iman kita ni dengan Allah, iman pedagang je. Orang awam macam kita ni, iman kita ni pedagang je. Iaitu kita buat sesuatu nak syurga, buat sesuatu takut neraka, buat sesuatu, itu iman kita orang awam. Okey dah, iman pedagang dia panggil. Iman berdagang dengan Allah. Sepatutnya, bukan sepatutnya lah, terbaiknya iman bukan iman dagang. Iman aku beribadah kerana aku hamba. Kalau Allah nak masuk aku dalam neraka pun masuklah. Yang penting aku nak ibadah, aku nak mengabdikan diri aku pada Allah kerana aku hamba. Nak syurga ke? Tak. Itu bukan makam kita. Makam kita takut neraka, tahan nafsu kita takut neraka, buat baik sebab nak pahala, nak syurga. Dia panggil iman pedagang. Bolehlah berdagang. Iman juga. Itulah kita. Itu yang disebutkan mereka tu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi macam mana nak dapat tu? Dengan jangan lupa yang sunat-sunat. Ada yang sunat-sunat. Sambung ayat tu apa? Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Nak pahala dan menambah kepada mereka kurnianya, nak rezeki. Itulah sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi syakur, lagi Maha mensyukuri. Jadi itulah cara kita, iaitu kita tujuan kita nak kepada fadilat, pahala. Itu yang kita nak. Jadi jangan tinggalkan sunat-sunat kerana kita nak dapat mendirikan dan menyempurnakan solat tadi. Dan sunat hai'ah dan ada juga sunat ab'ad jangan tinggalkan. Mana sunat hai'ah yang dalam sunat hai'ah dalam solat yang terdapat pandangan, walaupun pendapat tu pendapat dhaif sekalipun, maka makruh kita tinggal. Macam mana? Contohnya angkat tangan pada takbiratul ihram. Angkat tangan pada takbiratul ihram. Ada pendapat kata wajib. Takbir intiqalat dalam zikir rukuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim, baca rabbighfirli warhamni wajburni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib pada pendapat dhaif. Ada mazhab pendapat ulama lain. Mazhab Syafi'i semua sunat tu. Sunat hai'ah pula tu. Tapi pendapat pendapat yang lain-lain ada yang mengatakan wajib. Apa wajib ni? Takbiratul ihram memang wajib lah. Angkat tangan wajib. Ada. Pendapat tu dhaif kan? Ada. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, takbir intiqalat, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, rabbighfirli warhamni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa lagi? Ada pendapat yang mengatakan ianya wajib. Oleh kerana ada pendapat walaupun kita tak pakai, itu semua sunat bagi kita. Ya. Oleh kerana ada pendapat lain yang mengatakan ianya wajib, maka kita meninggalkan sunat hai'ah tadi makruh. Meninggalkan sunat hai'ah yang ijma', maksudnya sunat hai'ah tak ada ulama' yang kata ianya wajib. Barulah meninggalkan rugi aja, tak makruh. Apa dia antara yang semua ulama' kata sunat? Tengok tempat sujud. Memandang ke tempat sujud, tak ada satu ulama' pun kata wajib. Maka kita tak pandang tempat sujud. Kan? Kita pandang tempat lain, kita pandang depan. Selagi tak mengganggu khusyuk kita lah, kita pandang depan aja. Tak makruh, cuma rugi. Tapi kalau kita pandang depan, kita jadi tak khusyuk tak apa, jadi makruh. Tapi bukan makruh pandang depan, makruh sebab tak khusyuk. Sebab kita buat sesuatu perkara yang menyebabkan kita payah nak khusyuk. Jadi melihat ke tempat sujud, semua kata sunat, semua ulama kata sunat, tak ada pun kata wajib. Tapi takbir intiqalat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, a'udzu billah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, rabbighfirli warhamni. Apa lagi? Baca doa selepas tahiyat. Yang sunat-sunat yang kita kata, ada pendapat-pendapat yang mengatakan ianya wajib. Ada. Oleh kerana itu, bila ada, kita tetap kata sunat juga, tapi meninggalkannya makruh. Kalau tak ada ulama kata wajib, semua kata sunat, meninggalkannya rugi, tak makruh. Itu pentingnya sunat tu. Kita sambung lagi baca. Pentingnya perkara-perkara sunat dalam sembahyang, sunat hai'ah ni. Ketahui olehmu, sunat hai'ah itu tiada
ketahui olehmu tu kita lah, wahai penuntut ilmu. Sunat hai'ah itu tiada dituntut dijabarkan. Tu dijabarkan tu. Tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi orang yang meninggalkan dia. Kata, wahai penuntut ilmu, nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu ni. Sesiapa yang meninggalkan sunat hai'ah, okey, sunat hai'ah, maka tidak dituntut untuk dijabarkan, ditampalkan, digantikan dengan sujud sahwi. Siapa yang tinggal, malah sesiapa yang buat juga sujud sahwi, bila dia meninggalkan sunat hai'ah, dia terlupa a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia lupa. Ketika rukuk baru dia perasan, Allah, lupa a'udzubillah. Dia lupa amin. Ketika rukuk baru dia, Allah, lupa rukuk, lupa amin ketika rukuk. Sebelum bagi salam dia sujud sahwi, batal sembahyang dia. Sebab tidak dituntut, dan kalau buat juga batal. Terlupa baca surah sebelum salam sujud sahwi, batal sembahyang. Terlupa subhana rabbiyal a'la 2 kali je, patut 3 kali, dia 2 kali. Sebelum salam dia sujud sahwi, batal sembahyang. Sunah hai'ah, sujud sahwi, batal. Okey. Dan sunah ab'ad itu apabila ditinggalkannya akan dia, sunah ab'ad tu apabila ditinggalkannya, bila kita tinggalkannya sunah ab'ad tu lah, tinggalkan sunah ab'ad tu, akan dia sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Terlupa kunut, terlupa tahiyat awal, ataupun sengaja tak baca kunut, sengaja tak tahiyat awal. Sunat dijabarkan, sunat ditampungkan, ditampalkan dia dengan sujud sahwi. Sunat tak wajib, sunat. Sunat tak sujud sahwi pun sah jika tak buat sunat ab'ad. Kalau tak buat sunat hai'ah selain pada 2 tadilah, maka jika dia tak buat sunat sujud sahwi, sunat ba'ad, jika dia tak nak sujud sahwi, tetap sah. Tapi rugi rugi. Kita dah bahas sebelum ni panjang lebar bab ni. Jadi perkara yang wajib pada solat ni penting. Penting juga dari segi luaran, dari segi fiqah yang tadi tu, dan penting juga perkara-perkara sunat juga penting, kerana perkara-perkara sunat ni sebenarnya adalah lebih besar dan lebih penting dari wajib. Dari segi tasawuf, dari segi fiqah, kita tahu wajib ataupun rukun tu penting. Sunat ba'ad sederhana, sunat hai'ah paling tak penting lah kita kata, sebab meninggalkannya pun sah sembahyang, tak payah sujud sahwi. Sunat ba'ad sederhana sikit, penting lah juga, tapi tak buat pun sah juga. Rukun yang wajib ni tak buat, batal sembahyang. Itu paling penting. Itu dari segi fiqah. Tapi dari segi tasawuf, dari segi dalaman, sunat lebih besar daripada wajib. Untuk sah, sunat lebih besar daripada rukun sembahyang. Dari segi sah, rukun lagi penting daripada sunat. Itu untuk sah fiqahnya. Dari segi dalaman, dari segi tasawufnya, sunat lebih besar, lebih penting, lebih penting daripada rukun yang wajib-wajib tadi. Dari segi dalaman, perkara yang wajib penting, rukun tu penting sebab dia keterpaksaan, terpaksa buat. Untuk sah ibadah tu terpaksa. Jadi kita berdiri terpaksa, kita rukuk terpaksa, kita i'tidal terpaksa, kita sujud terpaksa. Istilah terpaksa lah wajib kan wajib tu kena buat juga, jadi terpaksa lah. Jadi wajib ni adalah satu keterpaksaan yang mesti kita buat untuk sah. Kalau tak buat tak sah. Nak tak nak terpaksa buat. Tapi sunat terpulang. Sunat lagi ringan, sunat tu ikut fiqh, iaitu sunat hai'ah. Lagi ringan sunat. Alah, angkat tangan je pun. Alah, Allahu Akbar je pun, yang rukuk, yang sujud tu. Alah, subhana rabbiyal a'la je pun. Subhanallazim je pun. Alah, kama sallaita ta'ala je pun. Alah, baca doa sebelum salam je pun. Semua tu benda-benda yang tu kita kata alah, benda-benda sunat je pun. Jadi benda-benda sunat tadi, itulah menunjukkan tanda kecintaan kita, ketundukan, kehambaan yang sebenar, yang kita buat dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Kita terpaksa buat rukuk, sujud sebab terpaksa. Terpaksa tu kita panggil rukun. Rukun terpaksa buat, terpaksa, kalau tidak tak sah. Tapi sunat-sunat kita buat rela hati, sebab tak ada orang larang pun. Tak nak buat tak apa, malah sah. Tapi kenapa buat juga? Itu tanda kecintaan kita, tanda kecintaan kita, tanda ketundukan, tanda kehambaan kita pada Allah.
Sebab kita buat dengan rela hati, itu baru real punya hamba. Sebab tu yang sunat-sunat ni jangan tinggal. Dan kalau kita tinggal yang sunat-sunat, kita sekadar adat je semayang tu. Sunat-sunat ni yang menandakan kecintaan kita pada Allah. Macam kita perlu jaga rapi sunat hai'ah berbanding dengan sunat ab'ad. Sebab kita tengok tadi, dia kata sunat ab'ad, kunut tayawal, dan sebenarnya ada 8. Ada 8 perkara. Malah kita dah bahas hari tu, sebelum ni. Mudah-mudah kata 2 lah. Pertama tahiyat, tahiyat awal. Yang kedua witir. Yang mana kalau tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja, boleh tutup, boleh tampung, boleh cover balik dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hai'ah tertinggal, tak boleh buat apa dah. Pergi tak kembali. Ketinggal amin pada rakaat yang pertama, tak boleh rakaat kedua amin 2 kali. Waladhdallin, amin, amin. Tak boleh. Maksud tak boleh, tak dapat apa. Kenapa 2 kali? Amin pertama tu untuk Fatihah ni, amin kedua tu nak qadha amin rakaat yang pertama tadi. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Mazhab Syafi'i, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setiap rakaat. Mazhab Hanbali rakaat pertama je. Mula-mula je baca a'udzubillah. Mazhab Syafi'i setiap rakaat a'udzubillah. Sebelum baca Fatihah, dia rakaat pertama tu lupa a'udzubillah. Rakaat kedua dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niat tu yang tadi. Yang kedua a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk yang ni pula. Untuk rakaat yang kedua pula tak dapat. Ataupun sebelum salam dia sujud sahwi, batal sembahyang. Maknanya sunat hai'ah ni lebih patut dijaga dengan lebih rapi. Sebab kalau dia tertinggal, kalau pergi dah tak kembali dah, tak boleh nak cover dah. Tapi sunat ab'ad, buat tak buat, sengaja tak buat, sujud sahwi boleh cover. Terlupa, sujud sahwi boleh jaga. Jadi yang mana yang kita nak jaga betul-betul? Kita nak jaga yang sunat sebenarnya. Sebab yang rukun terpaksa buat, kalau tidak tak sah. Sunat ab'ad kalau tinggal boleh cover. Sunat hai'ah kalau hilang habis, tak kembali dah. Jadi yang patut dijaga rapi, kena tengok daripada sudut hakikat lah. Dari sudut hakikatnya, yang perlu kita jaga rapi adalah yang sunat-sunat hai'ah, bukan yang wajib, yang rukun. Sebab kita tahu yang rukun kalau kita salah batal sembahyang, kita tahu. Tapi yang perlu kita jaga sebenar-benarnya adalah sunat hai'ah, yang sunat-sunat kecil yang kita kata pada hakikatnya, ikut dalamannya, menandakan kehambaan kita. Aku buat rela dengan kerelaan hati. Macam lillahi ta'ala, sebut kan, usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu sunat. Dari segi sebutan sunat lillahi ta'ala, dari segi kita niat kat dalam hati, dan segi kat mulut sunat lillahi ta'ala. Tapi dari segi hakikatnya dia wajib. Lillahi ta'ala hakikatnya wajib. Apa pula? Zahirnya dia sunat, iaitu kita sebut kat mulut usalli lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sebut tu sunat. Sebut dekat hati ataupun niatkan kat hati sunat. Tapi sebenarnya hakikatnya lillahi ta'ala tu wajib. Sebab maksud lillahi ta'ala tu kerana Allah Ta'ala. Habis semayang buat apa ni? Kerana orang ke? Kerana Allah. Wajib tak kerana Allah? Mestilah semayang kita menghadap Allah, kita menyembah Allah. Wajib lah. Memang wajib pun. Wajib lillahi ta'ala. Sebut sunat. Maknanya zahirnya lillahi ta'ala tu sunat, batinnya, hakikatnya lillahi ta'ala tu wajib. Samalah macam tadi tu. Zahirnya rukun tu penting, tapi hakikatnya sunat tu lagi penting. Hakikatnya, hakikat kehambaan sebenarnya. Malah jika meninggalkan sunat-sunat hai'ah dengan sengaja, disunatkan balik. Lepas dah tertinggal mana-mana, lepas habis semayang, istighfar dengan niat kita tinggal sunat-sunat tadi, sunat hai'ah tadi. Sebab tu lepas semayang astaghfirullahalazim 3 kali, malah sampai ada 15 kali. Astaghfirullahalazim. Buat apa kita baca astaghfirullahalazim tu lepas semayang? Ikut imam aja. Astaghfirullahalazim sebab kita kena ingat dalam kepala kita minta ampun. Yang pertama, mungkin aku tak khusyuk tadi. Ikutlah kita khusyuk tak khusyuk, kita tengoklah sendiri. Kita bayanglah sendiri, kita tengoklah semayang kita. Lepas habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak khusyuk, astaghfirullahalazim. Kita fikir balik semayang kita tadi. Teruk tak? Teruk. Astaghfirullahalazim. Itu astaghfirullahalazim, minta ampun. Lepas tu fikir lagi, tadi ada tak tinggal yang sunat-sunat? Ada. Astaghfirullahalazim.
Tapi kalau ada tinggal yang rukun, tak payah astaghfirullahalazim, sembahyang balik ataupun sambung balik lah, sebab tak sah. Sebab tu astaghfirullahalazim. Kali pertama astaghfirullahalazim, ingat kita ingat balik ataupun bayang balik kita sembahyang tadi khusyuk ke tak? Tak khusyuk. Itu astaghfirullahalazim, tujuan yang pertama. Astaghfirullahalazim itu yang pertama. Astaghfirullahalazim yang kedua, tengok sunat-sunat tu kita buat ke tak? Sunat-sunat tu kita buat ke tak? Kalau ada yang kita tak buat, astaghfirullahalazim tu untuk itu. Kalau rasa macam dah penuh dah, tetap juga astaghfirullahalazim dengan niat entah ada yang tinggal ke. Sebab sunat kalau sembahyang seorang, subhana rabbiyal a'la 11 kali. Subhanallahazim 11 kali sunat. Kita buat 3 kali. Astaghfirullahalazim kita tu kerana 3 kali. Sebab sembahyang seorang. Bukan sembahyang jemaah 3 lah. Sembahyang seorang. Kenapa aku tak buat sunat 3 je? Aku tak buat sunat 5, 7, 9, 11. Jadi astaghfirullahalazim kerana tu. Yang kedua, yang ketiga kita astaghfirullahalazim juga. Astaghfirullahalazim sebab ketika sembahyang kita boleh ingat Allah. Sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram memang ingat Allah. Tapi sekarang dah merayap-rayap dah. Fikiran kita ke mana-mana dah. Tak ingat Allah dah. Minta ampun. Itu astaghfirullahalazim 3 kali. Sebab tu astaghfirullahalazim tu kalau boleh jangan tengok orang. Habis sembahyang turut. Astaghfirullahalazim. Jangan tengok orang. Dengan okey, khusyuk aku astaghfirullahalazim. Khusyuk. Tak khusyuk aku. Astaghfirullahalazim. Ada juga yang tinggal-tinggal yang sunat ataupun tak cukup banyak. Tak cukup banyak sunat-sunat yang buat, tak habis. Yang ketiga, astaghfirullahalazim, aku tak boleh ingat kau dah lepas ni, ya Allah, aku akan lalai lepas ni. Sebab sekarang pun dah lalai, salam pun lalai, malah tengah dalam sembahyang pun lalai. Bukan luar sembahyang, dalam sembahyang pun lalai. Tu 3 kali. Lepas tu barulah tengok orang. Ini lepas sembahyang terus tengok orang. Dululah dekat masjid dulu, satu waktu ketika dahulu, ketika kami dulu boleh masuk masjid. Sekarang tak boleh, tak tahulah. Jadi cerita je. Jadi sunat kita istighfar, minta ampun kerana meninggalkan yang sunat-sunat. Maka sunat kita istighfar. Okey, sambung lagi. Okey, iaitu ada orang tanya, dia kata apa lagi meninggalkan sunnah yang tidak ijma'. Saya mana ingat satu-satu. Antaranya tengok tempat sujud, angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat jari tu tak ada ulama pun kata wajib. Maka dia adalah sunat. Maka kalau tak angkat tak makruh, tapi rugi tu maksud tak dapat pahala lah. Sebab dia sunat buat angkat jari, dia tak angkat. Sebab dia tak angkat, maka dia rugi. Apa lagi? Mata tengok ke sini ketika tu, itu pun sunat. Tak ada ulama pun kata wajib. Itulah kot. Kena cek satu-satu lah. Tapi kebanyakannya sunat-sunat tu, kebanyakannya ada mazhab ataupun pendapat lain yang kata wajib. Kebanyakan. Malah takbir intiqalat tu, takbiratul ihram memang wajib. Angkat tangan Allah wajib. A'udzubillah wajib. Amin wajib. Ada pendapat walaupun dhaif sekalipun. Baca surah wajib. Ada. Angkat tangan nak rukuk wajib. Semua tu sunat tapi jadi wajib pada mazhab-mazhab ataupun pendapat-pendapat yang minoriti. Walaupun sekalipun meninggalkan sunat tadi hukumnya adalah makruh. Rugilah makruh. Jadi yang ijma' ulama mengatakan sunat ayat ni kena cek satu-satu lah. Dari 500 kena cek satu-satu dari 500 tu. Yang saya ingat cuma melihat jari ketika angkat tangan tu, 2 tengok tempat sujud, apa lagi? Itu yang ijma' ulama sunat ayat. Maka meninggalkannya tak makruh tapi rugi. Apakah dia sunat ab'ad? Yang sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, iaitu 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Dia kata sebelum ni dah cerita dah 8, iaitu dia bagi tahu juga sunat ab'ad yang tinggal sunat sujud sahwi ni. Apa dia? Tasyahud awal atau kunut subuh atau witir. Atau witir tu masuk kunut witir, nisfu yang kedua, maksudnya 16 Ramadan sampai habis. Ada witir, tinggal witir tu, sengaja tinggal, tak sengaja tinggal, sunat sujud sahwi juga. Kunut subuh pun memanglah kunut subuh. Tasyahud awal, tahiyat awal sama. Tasyahud awal tertinggal semua sunat, tinggal semua ataupun tinggal separuh. Sunat juga sujud sahwi, tinggal separuh.
separuh bacaan. Separuh. Sunat sujud sahwi juga. Tahiyat awal. Lepas tu, dan selawat atas Nabi pada keduanya. Selawat atas Nabi pada keduanya. Selawat atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad tu sunat ab'ad pada tahiyat awal. Keduanya apa? Tahiyat akhir pun. Tahiyat akhir pun sunat ab'ad juga. Allahumma salli ala tahiyat akhir wa ala ali Muhammad. Sunat ab'ad. Dia buat dan keduanya gitu. Tahiyat akhir wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad rukun. Wa ala ali Muhammad. Jadi ketika ni selawat atas Nabi pada keduanya seperti dahulu dia dah sebut sebelum ni lah. Muka surat berapa Muka surat 22. Muka surat 22. Muka surat 22 sunat ab'ad. Ada 8 tu. Saya baca je lah laju-laju. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, membaca kunut, berdiri membaca kunut, dah 4 dah. Kelima, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud selawat. Keenam, selawat atasnya, kemudian daripada kunut. Lepas kunut tu ada selawat. Ketujuhnya, selawat atas keluarga, kemudian daripada tasyahud akhir. Saya sebut tadi. Ke-8nya selawat atas keluarga, kemudian daripada kunut. Jadi maknanya yang tadi selawat atas Nabi pada keduanya, maknanya selawat atas Nabi pada kunut dan pada tahiyat awal. Selawat atas Nabi. 8 semua. Dia dah pancang. Kita dah panjang lebar dah. Panjang lebar dah. Habis kita satu bab. Satu bab lah kita panggil. Berkaitan dengan jenis amalan sunat dan kepentingan dalam sembahyang. Masuk pula kita, disunatkan sujud sahwi bagi permasalahan berikut. Allah, dah teknikal lah balik ni. Dah mulalah teknikal balik. Jadi kita tengok dulu sebelum kita masuk bab baru ni. Sunat hayah, betul. Duduk iftirash, duduk tawarruk, salam kedua. Betul Zaliha. Terima kasih. Itu antara sunat hayah yang semua kata sunat. Yang meninggalkannya tak makruh tapi rugi. Buat tu sunat, tinggal tak makruh. Yang pertama, duduk iftirash. Betul. Dalam tahiyat awal kan duduk iftirash. Duduk tawarruk. Betul juga. Betul. Kena cari satu-satu lah. Salam kedua. Tidak. Salam kedua tak. Salam kedua sunat hayah. Salam kedua. Salam kedua sunat hayah. Tapi mazhab Hambali salam kedua wajib. Rukun. Wajib. Jadi tak termasuk salam kedua. Tapi berpaling tu je. Berpaling tu sunat hayah. Semua mazhab. Berpaling ke kiri, salam yang kedua sunat hayah. Semua mazhab. Semua mazhab. Jadi jika tak berpaling, tak makruh tapi rugi sebab dia sunat. Tapi bukan salam je. Salam yang kedua ada yang kata wajib. Ada berpaling tu. Itu yang sunat hayah yang pure punya hayah. Tak ada ulama pun kata wajib. Kena cek satu-satu tu. Okey. Banyak sangat soalan ni. Tunggu soalan kot. Nak baca lagi ni. Soalan untuk esok. Sambung lagi. Nanti kan tak habis hitab. Disunatkan sujud sahwi bagi permasalahan berikut. Masalah sujud sahwi ni panjang ni. Masya-Allah. Nampak macam pendek. Yang pertama, maka sunat ia sujud sahwi. Sunat sujud sahwi apabila ia meninggalkan akan salah suatu daripada yang 8. Itu 8 tadi. Sunat sujud sahwi. Okey. Meninggal mana-mana satu, sunat sujud sahwi. Yang 8. Kita baca balik satu-satu. Dah baca dah tadi. Okey. Tasyahud awal. Dan duduknya. Tasyahud awal dan duduknya tak buat, sunat sujud sahwi. Membaca kunut dan berdiri baginya. Kalau kata dia lepas intidal tu terus dia sujud tanpa tahiyat awal, maka sunat sujud sahwi. Membaca kunut, kalau dia berdiri lama pun tapi tak baca kunut, sunat sujud sahwi. Sebab berdiri itu cerita lain, baca kunut tu cerita lain. Jadi ada dua sunat kat situ, sunat ab'ad. Yang pertama berdiri, intidal tu. Yang kedua baca kunut. Jadi kalau dia tak berdiri dan tak baca kunut, sunat sujud sahwi. Kalau dia tak baca kunut, kalau dia tak baca kunut tapi dia berdiri tapi tak baca kunut, sunat sujud sahwi juga.
Sebab berdiri sunat arba'in yang lain, sujud sahwi berdiri sunat arba'in yang lain, kunut, baca kunut sunat arba'in yang lain. Berdiri apa? Berdiri kunut tadi tu, berdiri i'tidal tadi. Macam tu juga tahiyat awal. Duduk tahiyat awal tu satu sunat arba'in, baca tahiyat awal tu satu sunat arba'in yang lain. Jadi kalau dia duduk tahiyat awal tapi dia tak baca tahiyat awal, sunat sujud sahwi juga. Dia kata, aku nampak engkau tadi duduk elok je baca tahiyat awal. Engkau tak nampak aku baca tahiyat awal, engkau nampak aku duduk tahiyat awal. Jadi dengan duduk tahiyat awal, maka hilang, maka selesai satu sunat arba'in. Baca tak? Baca, selesai sunat arba'in dua-dua. Tak baca, tak selesai lah. Bila tak selesai sunat arba'in baca, tu yang sujud sahwi. Sebab tu jadi 4 tu. Okey. Keenam, selawat atasnya kemudian daripada kunut. Selawat jangan lupa. Ketika kunut tu tak selawat, walaupun nampak macam baca kunut tapi tak selawat, ataupun selawat tak habis. Wa sallallahu ala sayyidina. Lepas tu Muhammad dia lupa ke apa ke, tak habis selawat. Sama lah juga, sama ada tak selawat ataupun tak habis selawat dalam kunut. Kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir pun sama. Ali terlupa nak, ataupun sengaja ataupun terlupa nak sebut Ali, wa ala ali, tak ada, dia kata wa ala Sayyidina Muhammad. Dia terlupa Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali kan, wa ala Sayyidina Muhammad. Tak cukup sebab tak ada Ali keluarga, maka sunat sujud sahwi. Kalau tak baca semua, lagilah sunat sujud sahwi. Itulah maksudnya, salah satu daripada yang 8 sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi, salah satu daripada 8 tadi, sama ada tak buat langsung, ataupun buat tapi baca separuh, ataupun duduk tahiyat awal tapi tak baca tahiyat awal, sunat sujud sahwi juga. Ataupun berdiri kunut tapi tak baca kunut, ataupun baca kunut tapi separuh, tak habis, tak komplit, ataupun baca tahiyat awal tapi tak komplit. Sama semua tu. Baca selawat atas keluarga Nabi tahiyat akhir tapi tak komplit. Wa ala Sayyidina Muhammad. Dia terlupa nak sebut Ali ke, tak sebut ke apa ke. Macam tu juga kunut, baca kunut tapi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali tu kan, Ali tu, wa sahbihi, Ali tu tak ada, wa ala wa sahbihi. Wa ala wa sahbihi wa sallallahu wa ala wa sahbihi wa sallam. Mana wa baraka wa salam ke? Mana Ali tu? Tak ada Ali dekat kunut. Mana tak komplit lah. Mana tak komplit. Malah kalau kitab-kitab yang lain dia detailkan lagi. Malah tak baca wasahbihi pun. Wa sallallahu ala, kalau kat kunut kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Sujud sahwi lepas tu. Sebab tak ada wasahbihi. Semuanya jadi 21 daripada 8 tu. Habis. Baik, kita dah bahas sebelum ni panjang lebar lah. Jadi ringkas je lah. Okey, masuk kita muka surat 48. Buku biru rujukan Sunnah Ba'ad. Muka surat 36. Gitu, dia lain-lain Saya buku hijau. Dia bukan buku biru. Tak apa, boleh cari. Benda boleh cari. Baik. Yang kedua, jadi maknanya sunat sujud, yang pertama sunat sujud sahwi bila meninggalkan salah satu daripada 8 yang kita sebenarnya dah bincangkan hari itu. Ketika sunat arba'in hari itu kita dah bincang juga. Jadi saya ringkaskan ajalah kat situ. Okey. Yang kedua ni panjang sikit ke panjang banyak ni? Panjang banyak ni. Atau ia mengerjakan seperti perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Atau ia orang sembahyang tadi mengerjakan buat apa ni? Seperti perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Jika buat dengan sengaja, perbuatan tu kalau buat dengan sengaja batal. Okey. Perbuatan yang nak dalam sembahyang dia buat tu batal. Kalau dia buat tu batal. Dengan sengaja batal. Tiada membatalkan dengan lupa. Kalau dia lupa ataupun tak sengaja, tak batal. Apakah dia? Macam-macam lah kan? Sembahyang isyak 6 rakaat kan batal. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Tu maksud dia. Dia kalau buat buat perkara tu dalam sembahyang batal. Tapi dia buat tu tanpa sengaja
dia buat tu tanpa terlupa atau tanpa sengaja, tak sengaja. Jadi tak batal sebab tak sengaja. Okey. Macam tu yang buat, kalau buat dengan sengaja batal, buat dengan tak sengaja tak batal. Perkara itu jika dia buat dalam keadaan tak sengaja, sunat sujud sahwi nanti. Apa dia? Dia bagi satu contoh. Seperti memanjangkan rukun yang pendek. Kita ingat dulu, malah kita mengaji muafiq masbuk habis. Bahjah mardiyah habis kita dekat Masjid Berlindung. Satu-satunya masjid yang habis bahjah mardiyah. Yang lain semua tak habis lagi. Mana tak habisnya? Hari-hari belajar. Bahjah mardiyah. Bahjah mardiyah tu apa? Kitab di belakang Mayyitul Musalli ada satu risalah. Di belakang Mayyitul Musalli ni, Rumi ke Jawi ke samalah, ada belakang. Nama risalah tu Risalah Bahjah Mardiyah. Dia bukan Mayyitul Musalli, tapi dia letakkan sekali. Habis. Kan kita ada bahas berkaitan dengan rukun pendek dan rukun panjang. Jadi dia kata memanjangkan rukun pendek. Apakah dia rukun pendek? Ada dua, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Jadi kalau masbuk tu dimaafkan 3 rukun panjang, tak termasuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Tu. Cuma ini adalah pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad. I'tidal dan duduk di antara dua sujud ada khilaf sebenarnya. Pendapat muktamad rukun pendek macam dalam kitab kita. Tapi pendapat dhaif mengatakan rukun panjang. Rukun panjang. Cuma nak beritahu sebagai pengetahuan am kita. Ada pendapat yang mengatakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun panjang. Kenapa bagi tahu ni? Saja pengetahuan am, bukan surah amal pun. Yang banyak-banyak kita bawa mazhab-mazhab lain, pendapat lain, bukan surah amal. Nak bagi kita ni terbuka sikit. Jangan terkepit sangat biar terbuka. Cuma nak amal ke tak? Nak amal apa kita mazhab Syafi'i, pendapat muktamad. Biar terbuka sikit. Tu je. Biar ada pengetahuan am tu banyak sikit. Tu tujuan sebut, bukan surah amal pun. Yang muktamadnya i'tidal adalah rukun pendek. Kecuali, ada kecuali. Dalam kitab kita ringkas je, dia kata kat sini rukun pendek. I'tidal tu rukun pendek. Sebenarnya i'tidal tu rukun pendek kecuali, ada kecuali. I'tidal pada rakaat terakhir. I'tidal pada rakaat terakhir adalah rukun panjang. Kalau subuh, sebab tu baca kunut tak batal. Baca kunut subuh tak batal. Kalau nak kira baca kunut subuh tambah nazilah lagi ke, kunut nazilah tambah lagi ke doa-doa lain, menyebabkan memanjangkan i'tidal, memanjangkan rukun pendek, maka hukumnya hukum asalnya batal. Kalau kita kata i'tidal adalah rukun pendek, siapa yang sembahyang subuh kunut batal, siapa yang baca kunut nazilah dalam sembahyang batal semua, sebab memanjangkan rukun pendek. Sebab tu sebenarnya i'tidal betul rukun pendek, ada kecuali, istisna, kecuali i'tidal pada rakaat terakhir. I'tidal pada rakaat terakhir, kerana ada kunut kat situ, kunut subuh atau kunut nazilah, maka ianya adalah rukun panjang. Sama ada dia baca kunut ataupun dia tak baca. Dia baca sembahyang subuh, rakaat kedua tu dia tak angkat tangan, dia tak baca kunut pun, dia duduk berdiri aja. Agak-agak dalam 10 saat, 15 saat ke 10 saat dia sujud. Kalau nak kira, kalau dibuat macam tu pada rakaat pertama, batal. Sama ada dia baca ke dia tak baca ke, batal. Rakaat pertama dia ada baca sesuatu ke dia tak baca sesuatu ke, batal. Tapi rakaat kedua dia tak baca kunut dan dia diam aja, tak batal juga. Sebab i'tidal pada rakaat kedua rukun panjang. Sama ada dia baca kunut atau dia tak baca kunut. Tapi sebab apa i'tidal rakaat yang terakhir adalah rukun panjang? Sebab ada bacaan kunut. Itu dia punya alasan, sebab ada bacaan kunut. Tapi kalau tak baca kunut tetap tak batal juga. Jadi ada dia punya istisna lah, ada dia punya kecuali. I'tidal adalah rukun pendek kecuali rakaat terakhir, i'tidal rakaat terakhir, dia adalah rukun panjang kerana ada bacaan kunut atau kunut subuh atau kunut nazilah. Sama ada dia baca kunut ataupun dia tak baca kunut. Okey. Termasuk juga
perkara yang membatalkan solat bila memanjangkan rukun pendek tadi. Betul, memanjangkan rukun pendek. Rukun fi'li pendek, rukun fi'li lah tu, rukun perbuatan pendek, dia panjangkan, iaitu memanjangkan i'tidal. Cuma berapa panjang? Dia tak ada kadar. Tak ada kadar. Pendek panjang tu berapa lama? Kalau saat tu berapa saat? 3 saat tu pendek ke panjang? Macam mana kadar dia? Kadar dia adalah i'tidal. Maksud memanjangkan i'tidal yang membatalkan ni. Memanjangkan i'tidal, panjang i'tidal kau. Dia rukun pendek, kau telah panjangkan dia, batal. Berapa lama? Berapa lamanya? Pertama, bacaan yang disunatkan dulu. Lepas i'tidal, apa yang sunat baca? Rabbana lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah tu dalam perjalanan. Rabbana lakal hamd. Okey. Lepas bacaan sunat ketika i'tidal, bermula je habis bacaan-bacaan sunat yang disunatkan. Bacaan sunat yang warid, yang datang daripada Nabi. Bacaan sunat ketika i'tidal ada bacaan dia. Macam-macam bacaan dia. Kita dah bahas panjang lebar sebelum ni. Rabbana lakal hamd. Lepas tu bermulalah kiraan masa. Yang ada jangan panjang. Bukannya panjang, jangan memanjangkan i'tidal bermula daripada i'tidal. Tidak. Ketika i'tidal dia tak kira masa lagi. Sebab ada bacaan yang sunat. Bacalah dulu bacaan sunat ketika i'tidal. Tapi sekejap je lah, 2-3 saat je kot. Habis je bacaan sunat ketika i'tidal, baru kira 1 saat, 2 saat, jangan panjang 3 saat, 4 saat, jangan panjang 5 saat, 6 saat, jangan panjang berapa saat? Sampai batal ni. Kalau panjang batal ni. Berapa lama ni? Lamanya adalah kadar bacaan Fatihah. Kadar bacaan Fatihah. Boleh kita kata mudah-mudah, kita kata 21 saat. Kat situ pun mungkin boleh jadi sampai 25 saat. Maknanya lepas dah baca bacaan-bacaan yang sunat, Sami'allahu liman hamidah, kalau dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, tak kisahlah dia baca bacaan ketika i'tidal yang warid daripada Nabi. Habis je dia baca, dia sambung bacaan lain. Bacaan lain tadi ni, habis je bacaan tu, bacaan lain ni yang mana bukan bacaan yang mungkin dia tambah sendiri ke apa. Mungkin dia diam ke, dia duduk diam je lepas pada tu. Berapa lama ni? 21 saat. Saya ambil yang paling rendah lah. Sebab ada setengah kitab kata 25, ada setengah kata 27. Tapi saya ambil yang paling pendek, 21 saat. Lama lah juga tu 21 saat. Mana ambil 21 saat ni? Daripada bacaan Fatihah. Jadi maknanya ketika i'tidal adalah rukun pendek. Rukun pendek tak boleh panjangkan. Kalau panjang batal. Berapa lamakah panjangan batal tu? Lamanya jangan lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Kadar bacaan Fatihah 21 saat. Maka jangan lebih duduk diam ke, baca apa-apa ke 21 saat. Jika lebih, baru batal. Itu maksud panjang. Panjang tu maksud bacaan Fatihah yang pertengahan, yang normal. Berapa kadar? Bukan suruh baca. Kadar tu jangan lebih ketika i'tidal. Okey, ataupun sama ada dia baca sesuatu. Sebab apa sampai kau berdiri i'tidal ni sampai 30 saat ni, contoh lah, 30 saat ni batal, 30 saat ni lebih tu. Kenapa lama sangat ni? Aku baca sesuatu. Baca ke ataupun aku diam ke, baca ke, janji lebih lama i'tidal dia tu, lama kadar masa tu. Kalau baca Fatihah tu habis, sempat habis Fatihah, maka batal sembahyang dia kerana memanjangkan. Jadi panjang tu kadar bacaan Fatihah. Macam mana pula dengan duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud, berapakah panjang? Dia pendek sikit. Jika dia pakai Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, bacaan tu bacaan yang warid, iaitu bacaan tu yang disunatkan ketika duduk di antara dua sujud. Dia tak kira masa yang tu. Habis baca tu, bermulalah 1 saat, 2 saat, 3 saat. Sama ada dia baca sesuatu ataupun dia diam, tak kisah. 4 saat, panjang tak? 5 saat, panjang tak? Berapa panjang pula ni? Ketika duduk di antara dua sujud yang dinamakan panjang, yang membatalkan sembahyang kerana memanjangkan rukun pendek ni. Kadar tahiyat, kadar bacaan tahiyat, kadar bacaan sekurang-kurang tahiyat. Tu. Berapa lama baca tahiyat? Lebih kurang 10 saat. Pendek sikit, 10 saat je. Tahiyat sekurang-kurang 10 saat aja. Jadi
maknanya dia baca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, lepas tu dia baca yang lain-lain. Contohlah dia baca yang lain-lain, bermula kira 1 2 3 4 10 saat, 11 saat batal. Dia tak ada saat-saat dalam kitab. Dia kata jangan lebih kadar bacaan tahiyat, kadar bacaan sekurang-kurang tahiyat sampai mana tahiyat lah? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat. Itu tahiyat. Sampai situ tahiyat. Allahumma salli ala, itu selawat. Jadi saya sampai situ tahiyat. Lebih kurang mudah-mudah kira 10 saat. Jadi kalau dia habis baca Rabbi fil warhamni wajburni, lepas tu dia baca yang lain-lain ataupun dia diam, lebih 10 saat, lebih kalau dia baca tahiyat tu memang sampai habis, maka batas semayangnya kerana memanjangkan rukuk pendek duduk di antara dua sujud. Tu maksud panjang pendek tu. Dalam kitab kita dia tak ada dobit berapa lama panjang pendek, dia kata jangan panjangkan aja. Mana lagi Sebab tu contohnya orang semain tasbih. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali kata ada semain tasbih. Walaupun ada ulama lain kata semain tasbih ni tak ada. Tapi ada sebagian ulama kata ada. Jadi kita pakailah yang ada. Maknanya ada solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni kena baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Panjang tu. 300 kali kena baca. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 15 kali tu. 15 10 10 10 10 10. Jadi 10 kali tu lebih. Ketika kiam tak ada masalah, ketika berdiri. Ketika rukuk tak ada masalah, sebab tu rukun panjang lama mana. Bacalah nak baca apa pun. Ketika i'tidal, rakaat yang pertama panjang tu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Nak sampai 10 memang lebih lah. Lebih lah 21 saat yang kita kira tadi. Batal ke? Tak batal. Sebab dikira berapa lama tu bukan bacaan tu, bacaan yang warid, lepas bacaan yang warid. Solat sunat tasbih, bacaan yang warid dia adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. 10 kali itu yang warid. Jadi dia tak kira lain tu. Bila kira? Lepas habis 10 kali dia diam. Lepas habis 10 kali dia baca lagi yang ke-11 kali, ke-12 kali, ke-13. Baru kira. Ketika yang tidak baru kira. Lebih je, kalau lebih je kadar bacaan Fatihah, lebih kurang 21 saat, batal sembahyang. Kat situ okey. Jadi sebab tu tak batal solat sunat tasbih. Okey? Habis. Satu. Panjanglah ni. Sebelah lah. Dan seperti berkata-kata dengan sedikit. Ini juga tak ada dobit. Tak diberi berapa sikit tu, berapa banyak tu. Dan jadi kita tambah sikit. Jadi maknanya berkata, jadi sekarang ni yang tadi kita bincang, iaitu jangan memandangkan rukun pendek. Habis. Yang kedua, jika memandangkan rukun pendek, maka batal. Okey. Dan seperti berkata-kata dengan sedikit, bercakap dengan sedikit, maknanya bercakap banyak batal. Sikit banyak dobeknya sekejap lagi. Belum sampai lagi. Jadi berkata-kata dengan sikit, dia ada syarat lagi sebenarnya. Dia ada syarat lagi. Yang pertama, syarat yang kata berkata-kata sedikit, seperti berkata-kata dengan sedikit, berkata-kata dengan sedikit, yang mana berkata-kata dengan sedikit, kita bincang pasal apa? Ingat balik, kita bincang pasal kalau buat dengan sengaja batal, buat dengan tak sengaja tak batal. Buat dengan sengaja batal, buat dengan tak sengaja tak batal. Jadi maknanya seperti berkata-kata sedikit, maknanya berkata-kata sedikit ni batal. Berkata-kata banyak lagi batal. Berkata-kata sedikit pun batal. Tapi berkata-kata sedikit tak sengaja, tak batal. Berkata-kata sedikit sengaja batal. Maksudnya bukan berkata-kata sedikit. Kita ingat tak kita bahas gitu. Satu huruf pun batal jika ada makna. Dalam kitab kita sudah qi, kan? Qi. Maksud bahasa Arab peliharalah, qi. Peliharalah. Jagalah, qi. Dia pun qi, qaf baris bawah, satu huruf batal kerana memberi faham. Itu bukan bercakap baru satu huruf, ataupun dua huruf tapi tak bagi faham. Dua huruf tapi tak faham. Kalau dua huruf faham, batal juga. Dua huruf tak faham pun batal. Apa dia dua huruf yang tak faham?
W. Apa wu? Wow. Wow. 2-3 huruf. Tak tahu apa benda wu tu apa. Apa maksud dia? Tak tahu. Kalau wow tahulah. Wu tak ada makna. Batal juga. Sebab 2 huruf walaupun tak faham, batal. Faham, batal juga. Itu kalau sengaja. Sengaja 1 huruf pun batal. Yang ini berkata-kata sedikit. Tak batal ke? Tak batal. Kalau tak sengaja. Kalau sengaja 1 huruf batal. Kalau tak sengaja berkata-kata sedikit tak batal. Berkata-kata banyak batal. Walaupun tak sengaja. Berkata-kata banyak. Cuma dia ada syarat lagi. Pertama, tak sengaja. Pertama, berkata-kata tu tak sengaja. Berkata-kata sedikit tu tak sengaja. Okey. Kalau berkata-kata banyak tak sengaja pun batal. Macam orang melatah tu kan, popek banyak habis dalam kain semua keluar. Batal. Walaupun tak sengaja. Sebab berkata-kata sedikit tak sengaja baru tak batal. Tapi sunat sujud sahwi kita cerita sekarang ni, sunat sujud sahwi ni. Dan seperti berkata-kata sedikit. Apa lagi? Berkata-kata sedikit tak batal juga jika dia tak tahu, dia jahil. Aku ingatkan bercakap boleh. Sama juga. Dia tak tahu bercakap tu tak boleh, haram dan membatalkan. Dia tak tahu. Maka berkata-kata sedikit dalam keadaan dia tak tahu tak boleh bercakap dalam sembahyang, tak batal. Berkata-kata banyak, dia tak tahu dalam sembahyang tu tak boleh cakap, tapi dia cakap tapi banyak, batal juga. Kau tahu ke kau tak tahu ke? Kau jahil ke? Batal juga. Kalau berkata-kata sedikit tak batal jika jahil. Tadi jika tak sengaja. Yang ini pula ada 2 sebab lah. Ada 2. Yang kedua, jika dia tak tahu, dia jahil. Yang ketiga, dia sedar dia sedang solat. Yang itu nanti sekejap lagi. Jadi macam mana? Ada 3 lah. Jadi macam mana? Dia terlupa dia sedang solat. Lepas tu dia bercakap, dia terlupa. Memang boleh jadi. Maka sedikit tak batal. Tapi sunat sujud sahwi, kita cerita pasal sunat sujud sahwi. Terlancar lidah, melatah tak batal jika sedikit. Maka sunat sujud sahwi nanti. Jahil baru masuk Islam lah maksudnya. Dah 30 tahun masuk Islam, takkan tak tahu lagi. Tak tahu. Berkata-kata bercakap tak boleh, ganti batal. Dia bercakap sikit tak batal sebab dia jahil. Berapa banyak sikit berapa banyak? 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. 6 patah itu dobit banyak. Bercakap-cakap sedikit iaitu 6 patah perkataan. 6 patah perkataan namanya sikit. Dengan keadaan dalam keadaan tak sengaja, tak batal. 7 batal. 6 tak batal. 6, 5, 4, 3, 2, 1 tak batal. Jika bercakap tak sengaja. Bercakap melatah. Bercakap sebab jahil baru masuk Islam. Sedikit 6 patah ke bawah. Apa lagi? Dia tak sedar dia sedang solat. Tahu bercakap 6 patah ke bawah, sah lagi semayang, tak batal sebab dia tak sedar. Macam apa cerita orang mualaf baru masuk Islam tu kan. 3 orang yang seorang jadi imam, masing-masing baru masuk Islam, jahil, tak sempat belajar lagi. Baru mungkin 2, 3, 4 hari seminggu. Jadi baru belajar semayang ikut-ikut gitu. Tiba-tiba tak ada orang, 3 orang ni, seorang jadi imam, 2 orang jadi makmum tu kan. Yang lalu tikus. Nampak tikus lalu. Orang yang imam dia pecut kan. Pecut, cerita betul ke tidak Allah Alam. Pecut. Lepas tu yang belakang ni, yang baru masuk Islam juga, dia kata, orang sembahyang mana boleh cakap? Orang sembahyang mana boleh cakap? Orang yang ketiga cakap apa? Nasib baik aku tak cakap. 3 batal. Cerita dulu masa kecil-kecil, 3 batal. Tapi kalau kita fikir balik, lepas kita dah mengaji, kita boleh kata 3 tak batal. Sebab semua kan baru masuk Islam. 3 tak batal. Tapi kalau tak sempat belajar. Tapi kalau kita perincikan lagi, kemungkinan yang tak batal adalah yang imam opposite, sebab dia tak sengaja. Tak batal. Tu perincikan lagi. Dulu kita faham 3 batal sebab bercakap. Kita tahu cerdik 3 bercakap, akhir sekali 3 batal. Macam tu saya mengaji dulu masa umur 7 tahun, 6 tahun. Sedangkan kalau kita perincikan lah sesuai dengan budak-budak tadika. Sedangkan kalau kita perincikan balik, sebenarnya opposite tu yang jadi imam tu tak batal sebab dia tak sengaja terlatah.
Dan perkataan tu baru satu. Apa cut? Dua. Dua patah perkataan. Yang batal, yang kata, hey, orang semayang tak boleh cakap. Dia tahu semayang tak boleh cakap. Dia tak jahil dah. Dia belajar dah, itu dah semayang tak boleh cakap. Tapi dia pergi cakap. Dia batal. Yang ketiga, nasib baik aku tak cakap. Itu juga batal. Sebab dia dah tahu dah. Tapi dia cakap apa lagi, nasib baik aku tak cakap. Jadi yang tak batal hanya imam. Cerita dulu. Jadi mana dapat 6 patah perkataan ni? Saya pernah cerita sekali dulu dekat Masjid Pelindung ni, saya pernah cerita sekali dulu. Cerita sekali lagi lah secara ringkas. 6 patah perkataan sebenarnya tak ada nas yang khusus kata 6 patah perkataan baru batal jika cakap sikit tak sengaja, tak sedar. Satu lagi sebelum lupa. Yang kata dia tak sedar dia sedang solat. Pertama dia berangan, tiba-tiba aku tengah sembahyang ke? Dia tak sedar dia sedang solat. Dia bercakap. Jika sikit tak batal sebab dia tak sedar. Jarang berlaku lah pergi berangan apa bercakap gitu. Kan? Jika 6 patah perkataan ke bawah tak batal sebab dia tak sedar. Ada satu lagi dia tak sedar dia tengah semayang, iaitu ketika dia bagi salam. Dia dah semayang, dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata dia dah tak semayang kan. Katakanlah dia semayang 4 rakaat, dia buat 3 je. Dia lupa rakaat, dia buat 3. Semayang 4 rakaat, dia buat 3. Jadi maknanya ketika dia baca tahiyat akhir tu salah lah. Kemudian dia salam, sebenarnya tak salam lagi, tapi dia bukan sengaja baca tahiyat akhir, tak batal. Dia bukan sengaja bagi salam, tak batal. Walaupun dia dah bagi salam, sebenarnya dia sedang dalam sembahyang. Dia sedang dalam sembahyang sebab mana ada sembahyang asar 3 rakaat. Kemudian dia pun tak sedar pun, dia pun termenung. Kan, dia termenung. Dia tak cakap apa-apa. Sedangkan dia dalam sembahyang walaupun dia dah bagi salam, sebenarnya dia itu bukan salam. Sebab dia silap. Dia tak sedar dia sedang sembahyang. Dia ingat dia dah habis sembahyang. Kemudian pun orang tanya dia, kau sembahyang 4 ke tadi? Dia jawab, 4 lah. Dia tengah bercakap tu. Tanpa dia sedar dia tengah sembahyang. 4 lah. 4 lah, 2 perkataan. 3 lah aku tengok tadi. Dia dah cakap 2 dah. Ya ke? 4 betul lah. Betul. Dia baru cakap 4. Aku ingatkan 4. Habis. Dah 6 patah perkataan. Batal. Walaupun dia tak sedar. Walaupun dia cakap tu dalam sembahyang, dia ingat dia dah habis sembahyang. Jadi dia tak sedar dia sedang sembahyang. Habis lah. Kalau macam tu, kena sembahyang balik. Kena sembahyang sebab lebih 6. Okay. Tapi kalau dia kata, engkau sembahyang 3 ke 4 tadi? 4 lah. 2 patah perkataan. Dia kata, aku tengok orang lain kan, aku tengok 3 je lah. Betul ke? 4 lah. Betul ke? 4 lah. Betul. Baik kau tambah. Dia baru 4. Dia boleh bangun, terus tambah. Tak batal ke cakap tadi? Tak batal. Sebab dia dalam semayang tu, salam dia tak sah, tahiyat dia tak sah. Sebab dia tak sengaja. Dia lupa kan? Lupa tak apa, tak sengaja. Salam dia tak sah, maknanya dia sedang dalam semayang lah. Bila salam tak sah, bukan tak sah semayang, salam dia tak dikira, maknanya dia sebenarnya dalam semayang. Dia rasa dia dah habis semayang, dia di luar semayang, dia bercakap. Tu antaranya. Bila dia bercakap, tanpa dia sedar dia sedang semayang, berapa? 6 ke bawah. 6 ke bawah, boleh sambung terus. Tak payah takbir lain. Terus sambung, tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu ketika tahiyat, sebelum salam, kita bincang pasal apa? Sunat sujud sahwi. Cerita pasal sunat sujud sahwi ni. Sunat sujud sahwi. Yang diambil daripada cerita yang saya pernah cerita dulu, iaitu daripada kisah seorang sahabat Nabi bernama Khirbaq nama dia, ataupun nama glamour dia Zulyadain. Zulyadain, Zu tu yang mempunyai, Yadain tu 2 tangan. Orang panggil, orang ada tangan, mai sini kejap, orang ada tangan. Tu Zulyadain. Orang ada tangan, mai sini kejap. Assalamualaikum, lama tak jumpa kau, orang ada tangan. Macam tu lah. Orang yang mempunyai tangan. Habis orang lain tak ada tangan ke? Sampai kan nak kena gelar dia orang ada tangan, Zulyadain. Sebab jika dia duduk ramai-ramai, dia nampak macam dia je ada tangan, orang lain tak ada tangan. Kenapa? Tangan dia panjang. Bukan mencuri, tangan panjang. Mungkin dekat-dekat sampai lutut dah. Tangan dia besar dan panjang. Bila dia duduk kat orang, seolah-olah orang lain tak ada tangan, dia seorang ada tangan. Dia panggil Zulyadain. Nama sebenarnya Khirbaq.
tangan dia agak panjang. Jadi bukan nak cerita pasal tangan. Nama hadis tu hadis Zul Yadain, kerana Zul Yadain ni yang tegur, Khirbaq ni yang tegur Nabi. Sebab Nabi sembahyang 2 rakaat aja, sepatutnya 4. Ada kata Zuhur, ada kata Asar. Dia pun pergi tanya, ulama kira berapa patah perkataan Nabi cakap. Lepas tu Nabi sembahyang balik. Dia Zul Yadain ni tanya, maaf tuan, macam tu lah kot. Cakap dengan Nabi, mana boleh kata macam silap tadi, tak akan cakap gitu kan. Maaf tuan, kata Zul Yadain ni, tadi kita qasar ke, pendekkan ke, ataupun wahyu baru, ataupun syariat baru, tak musafir pun boleh qasar, boleh pendekkan. Nabi kata kita tidak qasar, kita tidak musafir, kita tidak pendekkan, tak ada syariat baru, tak ada. Sembahyang macam biasa. Ulama kira berapa patah, itu dapat 6 tu. Lepas tu dia kata, taklah, kata Zuhair, tadi 2 je, lepas 2 tu ayat akhir. Nabi paling kat ramai-ramai tu. Ada ramai-ramai sahabat-sahabat besar semua tak berani tegur. Sayyidina Umar semua duk ada, tak berani tegur. Sebab Nabi duk diam tak berani tegur. Jadi masa tu syariat pun tak habis lagi. Sekarang ni subhanallah dah tahu dah. Itu masa tu syariat belum sempurna lagi. Tak ada lagi subhanallah tu. Kemudian yang lain kata, ya betul. Semua kata betul. Nabi terus duduk, bukan duduk, pergi dekat tempat dia sembahyang, sambung sembahyang balik. Sahabat pakai ikut, tambah lagi 2. Jadi maknanya boleh sambung terus. Maka Nabi, sahabat kira, ulama kira berapa patah perkataan Nabi cakap. Itu yang dapat 6 tu. Kat situ ambil 6. Nabi tak cakap 6. Kita dapat 6 patah perkataan. Jadi, dan seperti berkata-kata dengan sedikit. Sedikit tu adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana bercakap dengan sedikit tak batal, dengan syarat tak sengaja, dengan syarat jahil baru masuk Islam, dengan syarat tak sedar dia sembahyang. Okey, dengan syarat tu tak ada tulis. Jika berkata-kata banyak, maka berkata-kata banyak batal, sengaja ke tak sengaja ke, melatah ke, batal. Kalau berkata-kata sikit tapi sengaja, batal juga. Yang tak batal hanya satu, berkata-kata sedikit, berkata-kata sedikit dan kerana terlupa, kerana tak sengaja, bukan terlupa, tak sengaja, berkata-kata sikit kerana tak sengaja, berkata-kata sikit kerana jahil baru masuk Islam, berkata-kata sikit kerana tak sedar sedang solat, berangan ataupun kes tadi. Habis. Dan makan yang sedikit. Satu. Dan makan yang sedikit. Dan makan yang sedikit. Macam mana makan yang sedikit? Sedikit juga tak didobekkan. Yang sedikit tu. Berapa sikit tu, berapa banyak? Macam ni 3 pinggan sikit. Ada orang sepinggan tu sikit, 2 pinggan normal, 3 pinggan banyak. Ada orang dah sepinggan pun buang separuh. Jadi apa maksud sikit banyak? Dobek dia tu. Kita tengok. Perkara yang membatal solat ialah makan dan minum. Sama ada banyak ataupun sikit. Situ dulu. Sekarang kita cerita sekarang ni, dalam kitab kita tulis, makan yang sedikit tidak membatalkan sembahyang. Itu poin dia. Makan yang sedikit tidak membatalkan sembahyang. Okey, sekadar tu kita detailkan. Sebelum kita faham makan yang sedikit tidak membatalkan, kita kena faham dulu. Perkara yang membatalkan solat adalah makan. Sama ada sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Tu dulu. Jangan lagi kita faham apa maksud makan yang sedikit. Perkara yang membatalkan solat adalah makan dan minum, sama ada sedikit ataupun banyak. Berbeza dengan puasa. Puasa jika makan dan minum tapi dia terlupa, tak batal sikit ataupun banyak. Jadi maknanya perkara yang membatalkan solat adalah makan dan minum. Jika dia makan sikit tanpa sedar, tak sengaja, tanpa sedar, termakan sikit, tak batal. Makan banyak, sedar ke tak sedar ke, batal. Dia macam tadi, lebih kurang juga. Saya ulang balik. Makan yang sedikit jika tak sengaja, tak batal. Makan yang sedikit jika sengaja, batal. Makan yang banyak, sengaja ke tak sengaja ke, batal.
Sama, lebih kurang sama macam tadi. Jadi cuma makan yang sedikit yang tak sengaja je batal. Berbeza dengan puasa. Puasa kalau tak sengaja, terlupalah maksudnya, makan sikit pun tak batal, makan banyak pun tak batal. Kalau sembahyang, makan sikit tak sengaja tak batal, makan banyak batal. Tu beza. Jadi orang kata, apakah perbezaan makan dengan tak sengaja ketika sembahyang dan ketika puasa? Tu beza dia. Ketika puasa, makan sikit ke makan banyak, kalau terlupa tak batal. Ketika sembahyang, makan sikit sebab terlupa, tak sengaja, tak batal. Makan banyak, sengaja ke tak sengaja ke batal. Tu beza dia. Tu beza dia. Okay. Jadi makan tu apa maksud makan dulu? Kita bahas maksud makan. Makan tu termasuklah minum. Makan minum kan? Makan. Maksud makan dengan maksud makan minum. Okey. Makan sama ada makanan atau minuman tadi tu dia bercampur dengan air liur ke, bercampur, tetap juga batal. Janji ada sesuatu yang dia telan. Jadi ada janji ada ain yang dia telan. Ada sesuatu yang dia telan, batal. Sama ada makanan ataupun minuman. Sikit ataupun banyak kalau sengaja. Kalau sikit tak kalau sikit tanpa sengaja tak batal. Okey. Sama juga tadi, jika jahil pun sama juga tak batal. Sama macam tadi. Jika jahil baru masuk Islam, dia makan tak batal. Sama juga, iaitu tak kalau dia makan sikit je tak batal. Makan banyak batal. Makan banyak batal, makan sikit tak batal. Kalau dia jahil sebab baru masuk Islam. Sama juga macam cakap tadi. Cakap sikit tak sebab jahil tak batal. Cakap banyak, jahil ke tak jahil ke batal. Kan? Makan sikit sebab jahil baru masuk Islam, tak batal. Makan banyak baru masuk Islam ke, dah lama masuk Islam ke, batal. Macam tu juga sengaja kan? Sengaja tadi. Sengaja makan sikit batal, banyak lagilah batal ketika sembahyang. Makan sikit tak sengaja, tak sedar, tak batal. Makan banyak, sedar ke tak sedar ke, batal juga. Okey, kadar pula. Sikit banyak tu macam mana? Sikit banyak tu macam mana? Kadar pula. Sikit banyak. Ulama sebab oleh kerana tak ada sikit banyak, yang dalam kitab mereka uruf tu masuk kebiasaan. Yang kalau orang kata banyak. Kalau kebanyakan orang kata sikit lah. Dia banyak dalam hukum fiqh gitu. Air yang berubah, dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda yang suci, termasuk nila. Masuk nila dalam air. Kalau masuk sikit, air kekal mutlak. Kalau masuk banyak nila, air jadi mutaghayyir, air air suci tapi tidak menyucikan. Masuk nila sikit, tak kekal mutlak. Sikit banyak nak tentu macam mana? Uruf, kebiasaan. Agak-agak 100 orang kata air tu berubah sikit, okey, kekal mutlak. Tapi ramai kata air tu, air ni dah ni, pekat ni, banyak ni. Dia dah jadi mutaghayyir, dia dah tak mutlak. Sama lah, banyak dalam bab lain, banyak. Sama je dalam bab ni. Sedikit uruf. Dan bab bercakap tadi pun uruf sebenarnya. 6 patah perkataan tu dapat daripada perkataan Nabi. Itu pun ulama tolong cari. Macam tu juga cakap, macam tu juga makan. Sikit banyak tu uruf. Kalau agak-agak 3 suap, 1 suap ambil, sikit banyak. Uruf pun rasa nampak banyak dah kot. Okey, mari kita tengok pendapat ulama. Pendapat Qadhi Husain, kadar sedikit adalah lebih kecil daripada biji lenga. Biji lenga. Apa ni? Bijan tu. Yang atas burger tu. Kan ada biji kecil-kecil tu. Kecil pada tu. Maksudnya itulah yang dinamakan kecil. Besar pada tu dah nama besar. Kecil lah. Itu nama kecil. Yang kata sikit banyak, itu nama sikit. Bila sikit makan sebesar biji lenga tadi tu, sikit. Besar pada tu banyak. Maknanya kalau basmati, beras panjang-panjang tu, batal lah. Tapi ada juga pendapat macam mazhab Hanafi ke, mazhab Syafi'i juga, pendapat dhaif pun ada juga. Dia kata banyak tu bila boleh kunyah. Bila boleh kunyah tu mana banyak? Masuk boleh kunyah tu memang real ni kunyah. Tapi kalau masuk agak-agak 3 biji boleh kunyah. 3 biji beras, 3 biji nasi, rasa macam tak berapa nak boleh. 2 biji nasi,
macam tak boleh kan? Tak boleh. Dia macam kunyah. Ngok telan. Jika boleh macam tu, maknanya bau banyak. Jadi bukan, maksudnya kunyah tu biar rasa kunyah. Bukan kunyah semua boleh kunyah. Kan? Maksudnya rasa kunyah tu. Tapi kalau 3 biji macam tak berasa je kunyah, maknanya sikit. Maknanya tak batal lagi. Kalau 10 biji macam tak rasa kunyah je, 10 biji nasi, 10 biji nasi. Macam tak rasa kunyah je, maknanya sah, maksudnya tak batal lagi. Itu pendapat dhaif, bukan muktamad. Dhaif. Mazhab Hanafi samalah kunyah. Boleh kunyah. Saya rasa mungkin boleh kata 20 biji nasi kot. Bau bersedap kunyah tu. Sedap kunyah kan? Maksudnya mazhab lain 20 biji nasi lah. Yang kalau kunyah atau pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i 20 biji nasi. Yang bila kunyah tu rasa sedap, rasa kunyah tu. Tapi pendapat muktamad tidak. Besar biji lenga atau bijan je. Itu pendapat yang asah. Bijan je. Dan itu mudah-mudah kata beras sebiji nasi mudah-mudah macam itulah. Ataupun separuh nasi kot. Kalau yang panjang sikit separuh biji nasi. Masih bila makan? Mungkin dia letak dalam dia makan, lepas tu dia komo elok dah tapi gigi berlubang. Semayang. Saya rasa lain macam. Korek pula gigi berlubang. Pak, alamak, terkeluar. Nak buat macam mana? Duk main kejap letak kiri, kejap letak kanan, kejap letak atas, kejap letak bawah. Tahu-tahu hilang. Mana lepas habis mayang hilang? Mana nasi tadi? Rupa-rupanya dah mana lagi pergi ke dalam tak batal. Sebab dia tak telah sengaja. Tapi kalau ambil, sebiji lagi ada, kejap-kejap. Batal. Walaupun sebiji, walaupun setengah biji nasi. Sebab sengaja. Ini tak. Sepatutnya jelim je ni letak kat sini bibir. Takkan macam udur sangat letak kat bibir. Kalau dia jatuh lah. Kalau dia duduk sini, biar duduk sini melekat. Ini pergi main tak kiri, tak kanan, tak atas, tak bawah, tak belah tu, tak belah, tak bawah lidah. Buat apa? Tu yang hilang tu. Hancur ke apa ke, telan ke. Tapi dia tak niat nak telan pun. Dia cuma letak. Tiba-tiba hilang. Tak batal. Sebab sedikit. Dan dia pun bukan niat nak telan. Cuma hilang. Macam tu juga minum pun samalah. Minum pun sama. Macam dia kemam gula. Lepas tu dia kemam gula, dia sembahyang. Jadi gula tu cair, dia telan, batal. Walaupun tak nampak macam minum, tapi batal. Tapi berbeza dengan kalau macam dia makan tebu. Lepas tu lepas makan tebu, dia pun nak sembahyang, dia komo apa. Ketika dia sembahyang, dia terasa tebu. Tu tak apa, tu rasa. Itu bukan ain. Kalau gula tadi memang ada, lepas sembahyang habis. Mana kau telan? Siapa suruh letak gula dalam mulut? Memang dia cair, maka batal sembahyang. Tapi kalau dia makan tebu, lepas dia dah buang semua, dia dah komo dah apa semua, dia sembahyang, tapi ada rasa lagi tebu. Itu boleh, tak ada masalah. Dia macam mint tu lah. Yang gosok gigi tu kan ada mint. Pudina tu, gosok ataupun pakai pembasmi guman macam komok. Yang tu, lepas tu komok lagi, lepas tu buang dah tak ada dah. Tapi sejuk tu ada, mint tu ada, dia semayang, tu tak ada masalah, telan lah. Sebab itu bukan ain, tu kesan sejuk, kesan bau tu tak ada masalah. Bau-bau itu tak ada masalah, bau pun tak ada masalah. Dia tak ada, dia cuma kesan, asar, tak ada masalah, tak ada ain. Macam orang makan sirih lah, orang dulu makan sirih dengan gambir, makan buang, ada tu, yang itu batal. Tapi dia dah buang, komo. Mulut duduk warna kuning lagi, oren tu lagi. Tapi ludah tak ada dah. Katalah tak ada dah. Ludah tak ada, dia kena hilangkan semua tu. Warna-warna tu. Lidah ada color. Tapi kalau ludah duk putih juga ludah tu. Kemudian ada bau sirih ke, bau gambir ke, bau tu lah. Pinang ke, dia makan dengan pinang ke, bau. Lepas tu yang ada pedas, ada bau. Lepas tu tapi kalau ludah tak ada, yang itu tak ada masalah. Sebab asar lainlah. Dia ludah ada color, mana ada lagi kena buang kat lidah tu, kena buang. Jadi tu dia panggil kesan. Yang tu tak ada masalah. Makan yang tu, minum yang tu tak ada masalah. Atau melebihkan rakaatnya dengan lupa.
ataupun melebihkan rakaat. Lebih rakaat batal sembahyang sengaja, tapi lupa, tak sengaja, maka tak batal. 3434 dia akan bahas kat bawah ni ke 3434 Oh, ada 34, jadi kita tak payah bahas yang ni. Tak payah bahas sebab nombor 5 3434, jadi tak payah bahas. Jadi melebihkan rakaatnya dengan lupa. Dia terlebih rakaat sebab lupa. Sebenarnya mengurangkan sama juga. Dia kurang rakaat, lupa, lepas tu dia ingat, dia tambah balik. Kan? Dia ingat, dia tambah. Maka sunat sujud sahwi. Jadi sekarang ni kita nak cerita pasal apa ni? Kita tengok balik pada awal sebagai kesimpulan. Dah pukul berapa dah ni? 11.30 dah. Sujud sahwi disunatkan bila meninggalkan sunat ba'ad. Settle. Mana-mana ada 8 sunat ba'ad, tinggal settle. Tinggal sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun sah. Settle. Yang kita bahas panjang tadi adalah dia mengerjakan, dia buat perbuatan tu, kalau dia buat sengaja membatalkan, tapi dia tak sengaja, dia jahil, tak sengaja, tak sedar, maka tak batal. Jika dia buat perkara tadi sunat sujud sahwi, dia bagi contoh memanjangkan rukuk pendek. Kalau dia berdiri tidak lama-lama, dia duduk tayar awal, dia duduk di antara dua sujud lama-lama, kadar tu lama, maka dia dengan sengaja batal. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Tak sengaja, tak batal. Sebab tak sengaja. Bila dia dah rasa, tak sengajalah terbuat, maka sunat sujud sahwi. Tu nak beritahu sunat sujud sahwi. Nampak macam tak ada apa. Dia duduk di antara dua sujud lama berangan je. Alamak, sujud sekali lagi. Kalau nak kira, lebih dah kadar masa. Panjang dah. Maka nak kira batal, tapi dia tak sengaja. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Settle satu. Yang kedua, dia bercakap dengan sedikit. Sama ada dia bercakap sebab tak sengaja bercakap, atau melatah sebagainya, atau dia bercakap sebab dia jahil. Dan ataupun dia bercakap sebab dia ingat dia dah tak sembahyang. Dia terlupa dia tu sembahyang. Dan cakap dia tu sikit je, tak boleh banyak, sikit. Sikit 6 patah perkataan. Jika dia buat juga dalam keadaan tak sedar, terlupa tadi tu, sepatutnya batal kalau sengaja. Dia tak sedar, tak terlupa, tersalah, maka lepas tu baru sedar. Lepas tengah nak habis main baru sedar, sunat sujud sahwi. Tu kita pasal sujud sahwi tu. Tak sujud sahwi pun sah dah, tapi sunat sujud sahwi. Ataupun dia makan yang sedikit, tak sengaja juga, termakan yang sedikit tak sengaja, batal. Batal kalau sengaja. Sekarang ni kalau kalau makan dengan sengaja batal. Kalau makan banyak sengaja ke tak sengaja batal. Tapi aku makan sikit dan keadaan tak sengaja. Sama juga tadi. Tak sengaja, terlupa, jahil sebab baru masuk Islam, ataupun dia tak sedar dia tu dah sembahyang, dia tu tengah sembahyang, dan dia makan tu pula sikit, banyak tak boleh juga, sikit. Maka dah dia pun sedar, alamak, iya ke? Masa tu tayak akhir ke apa ke? Macam mana dia boleh makan? Mustahil lah dia ambil pinggan makan. Pastinya yang ada kat mulut je kan. Jadi ataupun tertelan, atau minum ke tertelan. Maka tak batal sembahyang dia sebab dia tak sengaja, tak batal. Sebab benda tu sikit, tak batal. Tapi sebelum salam sunat sujud sahwi. Tu cerita dia. Pasal sunat sujud sahwi tu cerita dia. Ataupun dia melebihkan rakaat dengan lupa. Dia menaik rakaat yang kelima, tiba-tiba masa tahiyat pun dia teringat kot macam tu lah, alamak, 5 tadi tu. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Situ. Ada lagi ni? Banyak lagi. Cukup setakat tu. Ada banyak lagi, tapi cukup setakat tu dulu. Iaitu perkara tu jika dia buat dengan sengaja batal, tapi dia buat tempat tak sengaja, jadi tak batal. Tak batal satu hal. Lepas tu sujud sahwi tak nak sujud sahwi pun dah sah. Kan kata tak batal. Kalau sujud, bagus sujud sahwi. Okey. Yang seterusnya yang akan datang minggu depan, InsyaAllah di hari dan waktu yang sama, kita akan bahas nombor 4 pula. Dah belik tu, jadilah dapat belik satu. Belik tu. Nombor 4, kita akan bahas berkaitan dengan jikalau tiada membatalkan sembahyangnya dengan sengaja sekalipun sebab ia meninggalkan tahafuz. Ini lagi lah. Dia berangan banyak berangan. Tadi tu baca kunut ke tak? Tadi tu dia ada benda-benda yang dia tak ingat. Tadi aku sujud ke tak? Dia tak jaga betul-betul, menyebabkan dia syak. Ataupun yang kelima kita akan bahas juga 3-4-3-4 lah. 3-4-3-4
Kemudian yang keenam insya-Allah akan datang minggu depan. Kalau dia tinggal tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul. Ni satu lagi. Dia tinggal tahiyat awal tapi ada cerita-cerita lagi. Ada cerita lagi. Ada cerita lagi. Mungkin 3 tu lah kot untuk depan. Kalau sempat sampai habis. Tak tahulah sempat ke tak sempat. Cukuplah, dah sejam setengah dah. Tangguh dulu. Kita tengok sikit-sikit kalau ada soalan. Saya rasa saya nak jawab soalan esok kot. Tanda. Muka surat 16 lagi kalau yang Jawi tu. Dan jikalau tiada membatalkan sembahyangnya. Kat sini. Allah ramainya. Weh, tak tidur ke? Apa ramai-ramai dengan kuliah ni? Malam-malam ni. Malam-malam tengok TV lah, sedap. Weh, ramai ada. Masya Allah. Muhammad Aryan, Rotifa Umar, Zainur, Rafa, Fauzia Abdullah, Sariah Sari, Hamid, Sad Al-Jufri, Is Khalifah, Idris, Sulaiman Razak, Ana Daule. Nama. Abang Singa macam biasa ada juga. Jaafar Harun, Dr. Usman Laili, Muhammad Subari. Ramai ada ni. Siha. Lain problem. Azizah Sa'ad. Lain problem apa? Okey je. Muna Jannatul Naim. Azman, Surah Al-Hidayah Pelindung on air, terbaik. Ini Surah Hidayah yang bawah tu ya. Oh, lama tak minum kopi dekat dengan Surah Hidayah depan sikit tu. Allah. Entah ada rezeki lagi ke nak minum lagi situ. Sedap kopi Pelindung ni. Lain macam dia punya pergi. Madinah Kadri. Ruziah Ma'ruf. Madinah Kadri. Oh, soalan duduk bawah-bawah. Bawah atas ni banyak bagi salam je. Waalaikumsalam Wahidah Wahid. Asabi Syakir. Danish Baharum. Denisha. Kamariah Wahab. Asabi Syakir. Kalau tak sujud sahwi pun sah jika terlupa dan sengaja tinggal perkara sunat ba'ad. Okey, terbaik. Perkara sunat hai'ah tak perlu sujud sahwi, malah batal. Terbaik. Lain sangkut-sangkut je. Saya okey je. Qasad ta'arud ta'yin dalam solat itu wajib didahulukan sementara yang lain di belakang. Itu jelaskan sebelum beri salam. Yang perlu dijaga sunat-sunat kecil. Secara hakikat, betul. Hakikat kehambaan kita. Sinar Surya. Maskana. Jutisah Mortu. Bolehkah sujud tasbihnya panjang dari rukuk? Bolehkah sujud tasbihnya panjang dari rukuk? Panjang dari rukuk, sujud 7 kali tasbih, rukuk 3 kali tasbih. Wah, menarik. Terbaik soalan ni. Tapi tunggu esok. Esok malam saya jawab. Tengoklah pukul 9 atau pukul 10. Saya tengok dulu. Pukul 9 atau pukul 10. Asalnya pukul 10 juga kot. Akan jawab soalan semua esok. Tapi menarik tak? Nak tahu juga kan? Apa boleh tak ataupun apa hukumnya? Bagus tak bagus? Subhana rabbiyal a'la 3 kali. 7 kali tasbih dan rukuk 3. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi sujud tasbihnya panjang dari rukuk. Tasbihnya sujud 7 kali subhana rabbiyal a'la sampai 7 kali, sampai 9 kali, sampai 11 kali. Rukuk 3 kali. Macam mana? Saja je. Esok. Siti Nurbayah bila kalau esok datang balik, soal balik esok. Dah habis dah. Saya saja je nak baca gitu. Siapa nak keluar boleh keluar. Tidur. Saya tak ada bahas apa dah. Ramli Adam.
Terbaik Ustaz. Terbaik. Cakap faham satu ilmu dapat pahala 1000 sunat. Bukan Ramli, saya bukan kata gitu. Saya cakap faham satu ilmu lebih besar daripada 1000 rakaat solat sunat. Bukan 1000 sunat, 1000 rakaat solat sunat. Faham satu ilmu lebih besar fadilat daripada 1000 rakaat solat sunat. Nurliza Abdul Rahman. Ramai ada. Ruhidin Kasim Samsiahyun. Sila keluar. Tak apa. Turun. Sampai turun bawah 100. Turun. Saya nak baca nama-nama je. Saya takkan jawab soalan pun esok. Mak Ngah ada. Ustaz dalam solat sengaja main gigi palsu. Aduh, Mak Ngah sekali buat lawak, tak boleh tahan tu. Segala sengaja main gigi palsu je. Batal kan kalau terlupa? Tak lah, masa pula batal? Tak batal lah. Kelakar. Allah. Kalau rasa kopi macam mana Hashim Azlan? Samalah. Kopi Melo yang ada kat lidah tu. Yang ada kat lidah. Kalau kita ludah ada kesan, tak boleh telan. Maknanya kalau kita minum kopi, minum apa yang ada kat lidah, makan asam-asam yang ada kat lidah tu, kita kena komo-komo dan kita kena buat kat lidah macam tu, kita ludah sampai tak ada kala. Kalau ada kala, boleh semayang, tak ada masalah, tapi jangan telan air liur. Kalau telan air liur, ada tu. Kalau ada dah buang, ada sikit aja. Itu dah tak sengaja lah, tak apa. Masa telan tu, masa nak ada, kita kena buat sungguh-sungguh bahawa ada keluar bekas-bekas kopi Melo kat lidah tu. Jadi bila kita dah sungguh-sungguh, mungkin ada sikit-sikit. Yang itu kita telan tanpa sengaja, tak apa. Dimaafkan sikit. Tapi kena usaha dulu buang kat lidah tu dulu. Ambil buah gigi gosok macam tu kan boleh juga. Tapi muntah tanggung sendiri. Alhamdulillah. Mijo Ayu pun ada. Wan Rafidah Abdul Qadir. Dah tak ada dah. Wan Nuruddin, Wan Abdullah Haji Wan ada. Terbaik. Ummu Fazariyah Hidayah Zainuddin. Dik betul bila Ustaz suruh tengok TV. Saya tahu. Malam-malam sedap tengok TV ya. Marathon siri 1 sampai siri ke-7. Habis episod. Best. Mantap. Murni Ismail. Hashim Azlan. Ustaz, wajib niat sujud sahwi sebab lupa ke? Cantik. Soalan yang terbaik. Esok malam jawab. Adijah Muhammad. Mama Jojo hadir. Hanif Hadi. Ramai orang walaupun dekat 2 jam tu lah. Turun lah, keluar lah. Ruhidin Kasim. Bawa, turun tu. Naik balik pula. Turun tu. Keluar. Pakat keluar. Saya tak jawab ada soalan. Alina Abdul Rahman. Imam tak angkat takbir intiqalat. Makmum tak boleh angkat juga ke? Soalan terbaik. Esok jawab. Esok jangan lupa. Esok malam je. Ya Allah Masyita Hasan, sama-sama, terima kasih sama-sama. Betul. Gigi palsu tadi tak batal mainkan dia. Jangan gerak macam tu, setakat sikit-sikit tak batal. Jangan telan je. Telan gigi palsu batal. Tapi lebih 3 kaki yang batal tu yang macam ni. Yang bergerak sekali dengan ni. Keng dia ni. Ni. Tapi saya tak tahu, saya tak pakai gigi palsu, macam mana nak main dia. Kalau setakat main macam ni, tak batal. Macam bercakap, macam kita nak membaca, tak batal. Kalau main, bawa keluar, masuk balik. Mungkin batal. Sebab lebih 3 gerakan. Ni besar juga kalau main-main ni, batal. Tapi kalau sikit-sikit main tu tak batal. Betul juga ya. Kalau gigi palsu mungkin dia nak keluarkan tu, dia kena mungkin gitu. Kalau gitu batal. Batal. Sebab saya tak tahu cara-cara nak main. InsyaAllah saya akan tengok YouTube sekejap lagi.
Macam mana cara-cara nak main gigi palsu nak bagi main tu macam mana? Saya tak tahulah. Keluar letak balik mungkin batal. Betul juga, betul? Setuju? Kalau dia keluar letak balik sebab kalau dia keluar dia tak pegang pun, dia keluar dia gigit ujung. Betul? Mungkin batal sebab gerakan tu. Boleh jadi. Esok tunggu esok. Siti Fatimah, Zuriat Tajuddin Abi, alhamdulillah. Hanafi semua ada. Wallahu alam, sambung esok. Saya rasa ada 3-4 soalan je tadi. Itu pun mungkin ada lebih, kita akan jawab esok. Tangguh dulu. Bukan esok, jawab esok, tapi kita sambung kitab Mahiyatul Musalli nombor 4, dan jikalau tiada membatalkan sembahyang kat situ. Itu minggu depan, hari Isnin. Esok bukan sambung Mahiyatul Musalli, esok jawab soalan hari Selasa kan. Macam biasalah. Allahu alamin. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.